Jangan cari masalah, tapi selesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga semua anak-anak murid cikgu berada dalam keadaan sihat hendaknya. Baiklah, untuk pembelajaran matematik tahun 3 pada kali ini, kita akan lihat pada tajuk penyelesaian masalah oleh rujuk buku teks muka surat 54. Standard pembelajaran pada kali ini ialah menyelesaikan masalah operasi asas dan operasi bergabung, tambah dan tolak dalam lingkungan 10,000 melibatkan situasi harian. Tahukah kamu apakah itu soalan penyelesaian masalah? Okey, soalan penyelesaian masalah diberi dalam bentuk cerita atau ayat. Dan berdasarkan cerita tersebut, kamu perlu kenal pasti maklumat penting dan kamu perlu kenal pasti apakah operasi yang terlibat. Sama ada operasi tambah, tolak, darab atau bahagi. Ingat ya, yang pertama, kenal pasti maklumat penting dengan menggariskan maklumat tersebut. Dan seterusnya, kenal pasti apakah operasi yang terlibat. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh yang pertama. Terdapat 3,507 biji guli berwarna biru dan 768 biji guli berwarna merah. Berapakah jumlah guli tersebut? Ini merupakan contoh soalan penyelesaian masalah di mana diberikan cerita pada kamu dan dalam cerita tersebut terdapat beberapa nombor dan kita perlu selesaikan soalan tersebut sama ada menggunakan operasi tambah, tolak, darab atau bahagi. Jom kita selesaikan. Yang pertama, kenal pasti terlebih dahulu apakah maklumat penting dalam cerita tersebut dan gariskan maklumat tersebut. Jadi di sini maklumat pertama ialah 3,507 biji guli berwarna biru. Maklumat yang kedua, 768 biji guli berwarna merah. Dan kemudian, apakah yang soalan cari? Soalan mencari jumlah guli tersebut, iaitu guli biru dan juga guli merah. Apabila perkataan jumlah ini kebiasaannya merujuk kepada operasi tambah. Bermakna 3,507 tambah 768. Kita selesaikan dalam bentuk lazim. Dimulakan dari nilai tempat sa terlebih dahulu. 7 tambah 8, 15. 5 di tempat sa, 1 di tempat puluh. 1 tambah sifar tambah 6 sama dengan 7. 5 tambah 7, 12. 2 di tempat ratus dan tuliskan 1 di tempat ribu. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi, soalan ini jawapannya ialah 4,275 jumlah guli kesemuanya. Untuk soalan penyelesaian masalah, kamu perlu baca dengan teliti soalan tersebut dan fahamkan apakah kehendak soalan. Kita lihat contoh yang kedua. Dalam sebuah kotak terdapat 5,000 biji rambutan. 765 biji rambutan dijual. Berapakah baki rambutan yang masih ada? Yang pertama, kita gariskan terlebih dahulu apakah maklumat penting yang terdapat dalam soalan ini. Ya, maklumat yang pertama, 5,000 biji rambutan. Maklumat yang kedua, 765 biji rambutan dijual. Dan seterusnya, apakah yang soalan cari? Soalan berkehendakkan baki rambutan. Okey, sekarang kita lihat semula soalan. Berdasarkan maklumat yang kita gariskan tadi, 765 biji rambutan dijual. Dan soalan berkehendakkan baki rambutan.
Sekarang, apabila perkataan baki itu, kebiasaannya baki itu membawa maksud operasi tolak. Kerana bilangan rambutan semakin berkurang kerana telah dijual sebanyak 765 biji. Sifar tolak 3 tidak boleh kerana sifar itu lebih kecil daripada 3. Maka, ia meminta pertolongan daripada 10. Di tempat 10, nilai didiknya juga sifar. Maka, ia tidak dapat memberi pertolongan pada SAR tadi. Lalu, 10 ini ingin meminta pertolongan daripada ratus. Pun sama, tidak boleh kerana ratus ini nilainya juga sifar. Ratus kemudiannya meminta pertolongan daripada ribu. Barulah ribu boleh memberi pertolongan kepada ratus kerana di sini nilainya ialah 5. Sekarang apabila ribu memberi 1 kepada tempat ratus, maka di tempat ribu ini menjadi 4 dan di tempat ratus 10. Kemudian, barulah ratus boleh memberi pinjam kepada 10. Maka, 10 tinggal 9 dan di tempat 10 menjadi 10. Kemudian, 10 ini memberi pertolongan kepada SAR. Maka, di tempat 10 menjadi 9 dan di tempat SAR 10. Barulah kita boleh selesaikan soalan ini. 10 tolak 3, 7. 9 tolak 6, 3. 9 tolak 7, 2. 4. Turunkan 4. Jadi, baki rambutan yang masih ada ialah 4,237. Seterusnya, kita lihat contoh yang ketiga. Sebuah bas membawa 35 orang penumpang. Apabila sampai di stesen A, 7 orang penumpang turun dan 10 orang penumpang telah naik. Berapakah jumlah penumpang di dalam bas tersebut sekarang? Ada yang turun dan ada yang naik. Bagaimana untuk mencari jawapannya? Kita kena pasti terlebih dahulu apakah maklumat penting yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang pertama, 35 orang penumpang pada asalnya dalam bas tersebut. Kemudian, 7 orang penumpang turun, 10 orang penumpang naik. Berlaku di mana ada penumpang yang turun dan ada penumpang yang naik. Dan sekarang, soalan berkehendakkan berapakah jumlah penumpang di dalam bas tersebut. Baiklah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Sekarang kita fikirkan sama-sama. Apabila ada penumpang yang turun, bermakna berlakunya pengurangan jumlah penumpang di dalam bas tersebut. Apabila berkurang, maka yang pertama kita gunakan operasi tolak terlebih dahulu. 35 tolak 7. 35 ialah penumpang asal dalam bas tersebut dan 7 ini merupakan bilangan penumpang yang turun di stesen A tadi. Jadi 35 tolak 7. 5 tolak 7 tidak boleh kerana 5 lebih kecil nilainya berbanding 7. Pinjam daripada 10, tempat 10 nilainya menjadi 2 dan SAR 15. 15 tolak 7, 8 dan 2 turunkan 2. Bermakna sekarang apabila 7 orang penumpang telah turun, maka tinggallah 28 penumpang dalam bas tersebut. Tapi harus diingat, kemudian 10 orang penumpang dari stesen A naik bas tersebut. 7 orang turun, 10 orang naik. Apabila 10 orang penumpang naik, bermakna bilangan penumpang kembali bertambah. Bermakna operasi yang kedua, kita perlu lakukan operasi tambah iaitu 28 tambah 10
iaitu 10 orang penumpang yang baru saja naik tadi. 28 tambah 10, 8 tambah sifar, 8, 2 tambah 1, 3. Dan jawapan akhirnya ialah bilangan penumpang dalam bas itu sekarang setelah 7 orang penumpang turun dan 10 orang penumpang naik, jumlah penumpang dalam bas itu ialah 38 orang. Untuk contoh 1 dan contoh 2 tadi hanya melibatkan satu operasi sahaja. Tetapi untuk contoh yang ketiga ini, soalan ini melibatkan lebih dari satu operasi, iaitu ianya melibatkan operasi tolak dan kemudian diikuti dengan operasi tambah. Oleh yang demikian, kamu perlu berhati-hati semasa menyelesaikan soalan berbentuk penyelesaian masalah. Kenal pasti terlebih dahulu apakah kehendak soalan dan apakah operasi yang perlu dilakukan. Kerana mungkin soalan tersebut memerlukan lebih dari satu operasi. Ingat ya, berhati-hati ketika menjawab soalan. Setakat itu saja pembelajaran untuk kali ini berkaitan tajuk penyelesaian masalah. Boleh rujuk buku teks muka surat 56 untuk mendapatkan soalan berkaitan penyelesaian masalah. Jom subscribe channel Cikgu Nurul. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.